Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita Ikhlas TV Malaysia. Kita berada di pekarangan Majlis Bandaran Kajang. Kita berada di Majlis Perbandaran Kajang, di mana hari ini kita ada sesi penyerahan memorandum untuk pengetahuan semua. Sesi penyerahan memorandum daripada Ikhlas Malaysia bersama dengan peniaga-peniaga Midnight Market di Seksyen 9 Bandar Baru Bangi. Penyerahan memorandum di Majlis Perbandaran Kajang. So untuk siapa-siapa yang tengok kita punya live, minta tolong share, like dan komen saja. Kita baik-baik saja sama-sama untuk menjaga SOP di mana saja anda berada. So, antara media yang hadir adalah Malaysia Gazette, UTV Media dan media-media lain. Mana noti merah? Noti merah mana? Saya suruh print banyak tu mana? Bagi seorang pegang. Ya. Okey. Apa? Pegang notis merah tu, pegang ada extra notis merah. Pegang tu. Okey. Ayo. Betul. Sebagai mereka yang mana ini ada satu. yang baru tengok kita punya live, Orang saja. Kak. Memang tengah berangin. Kali pertama dalam sejarah ni, saya mengambil sejarah diplomatik. Kak. Tangan dia orang buka tutup ni. Di ruang sikit bagi. Nampak dia dalam 10 hari. 20 kan.
Saya rasa pendatang asing pun duduk dalam kerajaan tanah kerajaan. Saya ingat tadi musim macam tu juga. Masa macam mana penduduk dan sebagainya walaupun Minta maaf kerana kita berada di luar pagar, so kita tak boleh nak dapat penjelasan yang jelas. untuk asas pengembang kebutuhan hak semua orang Melayu kawasan 153 harus diberi lesen, bukan sekat. Tapi hari ini secara diplomati kita rasa kita boleh raju sangat. Saya boleh raju sangat. Tolonglah. Ada 200 niaga. Jadi dalam isu ini saya lihat wakil rakyat nak tarik handbrake. Mungkin dia bukan wakil rakyat kot. Sungai Ramal Sungai Ramal mungkin dia dah buat ramalan Sungai Ramal ni dia dah tarik handbrake. Ada pihak minta tolong, dia tak ada masuk campur. Jadi benda ni tak suka juga. Pada akan datang saya nak tanah bawa semua NGO, bawa 1,000 orang. Orang politik boleh kumpul depan mahkamah 1,000-2,000 orang. Kita ni nak jaga perut kita, kan? Jadi saya tak kira kawasan mana pun kita akan himpun 1,000 orang, tak kira. Saya rasa mungkin bukan MPD ni nak konservasi boleh tak. Kalau YB ni tak nak campur tangan, kita kejar bagi pandang. Ini yang saya minta. Saya rasa YB baru kan, mungkin ada bunyi di sana. Sebelum ni saya dah tahu. YB baru ni mungkin ada bunyi. Rakyat tengah susah. Bukan kat sini, seluruh Malaysia rakyat tengah susah. Kalau boleh untuk wakil penyanyi, Bagi yang tengok kita punya live, untuk pengetahuan, kita berada di Majlis Perbandaran Kajang, penyerahan memorandum oleh Ikhlas Malaysia bersama dengan peniaga-peniaga night market yang terjejas. So sekarang kita berada di persekitaran. Kalau tengok kat luar ni, kita tak dibenarkan masuk ya, media tak dibenarkan masuk ke dalam. So kita hanya berada di persekitaran luar di Majlis Perbandaran. Presiden Ikhlas Datuk Muhammad Ridwan bin Abdullah bersama wakil peniaga berada di dalam perkarangan di dalam penyerahan memorandum, untuk penyerahan memorandum bersama dengan peniaga-peniaga midnight market yang terjejas dengan perniagaan mereka. So siapa yang tengok kita punya live, minta tolong share, like and comment dahulu, and then sama-sama kita jaga kita. Sebab kalau kita tengok tulisan yang dibagi itu hanya 3 hari saja boleh mereka, lepas tu datangnya PKP 3 hari saja dapat mereka. So kalau campur tolak apa semua, saya rasa tak sampai 2 minggu lagi mereka ni berniaga dekat kapak tu. Jadi benda sementara di situ kan. Jadi tulisan itu saya tak tahu, tapi mereka dapat dijalankan hanya 2 minggu saja macam tu. Sedangkan bayaran dia orang buat dengan pihak organizer. sebenarnya boleh bagi tambahan masa 6 bulan lagi. Extend lagi. Kita nak extend lagi. Tapi kalau boleh kita nak 2 tahun lah. Kat situ siapa nak jadi pengajar, tak apa, kita habislah. Saya Datuk Ridwan, Presiden Ikhlas. So kita tak nak beliau jadi mana-mana bertahap lah. Kita kita lakukan dengan cara yang baik, dengan cara diplomasi. Kita nak meningkatkan masalah.
Kita kata boleh ni kita tak nak kupang yang okey tak? Atas boarding tak bagi kita itu mereka. Kalau dia nak rubuh sebahagian tu, kalau you usir tanah tu, saya akan bongkar tanah-tanah lain yang tanah kerajaan ni yang orang duduk tak boleh. Saya nak cakap dia. Memang kita datang untuk lain untuk mengawal. Tanah dia. Penerimaan tu nama semua. Ganas. Jawatan. So untuk pengetahuan yang tengok kita punya live, kita berada di perkarangan Majlis Perbandaran Kajang. Kita tak dibenarkan masuk ke dalam, hanya media tertentu sahaja dan Datuk sendiri serta wakil peniaga. So penyerahan memorandum sudah selesai. Boleh, order. Belakang. So untuk pengetahuan, kita baru saja selesai untuk penyerahan memorandum bersama peniaga-peniaga Midnight Market di Majlis Perbandaran Kajang. Penyerahan sudah selesai dan sekarang kita ke sesi sidang media antara Presiden Ikhlas Malaysia bersama dengan peniaga-peniaga yang terjejas di Midnight Market Bandar Baru Bangi Seksyen 9. Kenal isu tapak Midnight Market. So, siapa-siapa tengok kita punya live, minta tolong share, like, komen dulu ya. Midnight Market Bangi Seksyen 9. Di mana baru-baru ni peniaga telah terima notis mana mereka perlukan kosongkan tapak tersebut
dalam tempoh 8 hari. Di mana surat ni dikeluarkan pada 22 Julai dan peniaga perlu dikosongkan tempat tu 31 Julai. Baru beberapa hari je. Jadi peniaga dah sewa tempat tu, mereka dah duduk tempat tu dah hampir setahun. Jadi disebabkan masalah penganjur kawasan tersebut, hari ini peniaga-peniaga kawasan situ dah jadi anak yatim piatu hari ini. Jadi disebabkan penganjur mungkin ada masalah dengan PKJ ataupun tuan tanah adalah PKNS, di bawah PKNS. Jadi baru-baru ni saya ada pergi PTG 2 hari lepas. Ada saya difaham ada 32 lot ni melibatkan tanah kerajaan. Dan saya dah minta rayuan supaya jangan usik dulu. Kita bincang, kita cari jalan yang sesuai untuk selesaikan masalah ni. Jadi hari ini ikhlas bersama dengan peniaga-peniaga sebab saya diminta oleh pihak polis jangan kumpul ramai. Sebenarnya ramai nak kumpul, pihak polis kata cuma 20 orang je boleh. Jadi dalam isu ni ikhlas lihat kemungkinan besar YDP baru. Kita yakin sangat dengan YDP baru akan bantu kita dalam isu ni. Jadi saya harap pihak MPKJ, YDP MPKJ bagi peluang kepada jawatankuasa kita lebih kurang 6-7 orang, bagi peluang jumpa. Kita akan tunggulah bila boleh jumpa. Saya akan call PA dia, saya minta satu tarikh yang masa yang sesuai untuk jumpa dan bincang untuk selesaikan masalah ni. Kalau isu ni masih berlarutan, masih tak nak selesai, saya akan minta YB kawasan tersebut. Jadi wakil rakyat perlu bertanggungjawab, bukan lari daripada masalah. Kalau wakil rakyat tak nak jumpa, kita akan kumpul ramai-ramai depan pejabat YB ni. Kita akan mendesak tanggungjawab wakil rakyat. Tanggungjawab wakil rakyat, saya pula kena pikul, NGO pula kena pikul. Bukan saya, rakyat pilih saya. Jadi saya minta wakil rakyat kawasan ni perlu bertanggungjawab. Jadi kalau wakil rakyat tak nak selesai isu ni, sepatut wakil rakyat perlu jadi memainkan peranan, jadi orang tengah selesaikan masalah ni antara MPKJ, PTG dan PKNS. Itulah tanggungjawab wakil rakyat. Jadi saya harap lepas ni kita akan hubungi sekali lagi wakil rakyat ni, kita minta tarikh nak jumpa. Baik elok jumpa, selesaikan masalah ni. Jangan nak mengelak dalam isu ni. Dan saya minta lagi sekali lagi kepada MPKJ, tolonglah selesaikan isu ni. Peniaga ni bukan nak jadi penganjur. Mereka nak miaga saja. Tak kira. Betul tak? Mereka tak kira siapa jadi penganjur. Mereka nak miaga. Ini yang mereka minta. Jadi saya harap kalau isu ni pemimpin parti politik jadi pekak ataupun bisu, kita akan berimpun ramai-ramai. Ini yang kita akan buat. Boleh tak? Boleh! Boleh tak? Boleh! Ini yang kita akan buat. Jadi saya minta wakil rakyat kawasan perlu bertanggungjawab dalam isu ni. Dan kita merayu kepada pihak MPKJ, sebagai seorang Islam, kita pun orang Islam, mesti ada ruang, ada budi bicara. Mesti ada. Kan? Datuk, tadi difahamkan bertemu dengan pengarah bahagian Unit Komunis Ya. Apa yang Datuk kemukakan kepada dia? Semalam saya dah hubungi PA YDP. Saya kata kita nak serah memorandum dan mereka minta Cik Kamarul Izlan bin Sulaiman sebagai pegawai hubungan awam terima memo ni. Dan tadi saya dah maklum kepada beliau, kita merayu sangatlah. Merayu. Penganjur ni ada masalah dengan MPKJ dengan PKNS. Itu masalah penganjur. Hari ni peniaga nak miaga. Kita minta budi bicara YDP supaya bagi peluang mereka teruskan perniagaan kat kawasan situ. MPKJ nak jadi penganjur ke, siapa nak jadi penganjur ke, kita tak kisah. Kita kisah. Janji kita dapat miaga. Ini yang kita minta sangat. Apa respon daripada beliau akan sampaikan kepada YDP. Beliau akan bagi penerangan kepada YDP. Kita tunggu maklum balas sajalah. Dia ada bagi time frame tak bila dia akan panggil semula ke lepas dapat respon daripada YDP? Biasa kalau standard memorandum ni, biasa paling lewat 2 minggu kena jawab. Paling awal dalam seminggu. Ini prosedur. Mereka pun faham memo kan, memorandum. Jadi dalam perkara ini kita merayu sangat.
situasi ekonomi pasal PKP dan sebagainya. Ada yang nak beli susu anak pun tak ada duit, nak bayar duit PIBG pun tak ada duit, macam-macam. Jadi mintalah rayu sangat selesaikan masalah ini secara aman lah. Tak, saya akan minta semua peniaga ni boleh teruskan perniagaan kat situ. Ini saya bagi arahan. Kalau apa-apa berlaku terhadap peniaga ni, Ikhlas Malaysia tak akan duduk diam. Saya akan heretkan semua pihak dalam isu ni, dalam komplot tanah ni. Ramai nak jadi penganjur, ramai rebut nak jadi penganjur. Akhirnya peniaga jadi mangsa. Ramai nak jadi penganjur kat kawasan sini. Itu masalah diorang. You orang pergi selesai. Siapa nak jadi penganjur, jadilah. Janji jangan kacau periuk nasib peniaga-peniaga. Ini yang kita minta. Okey peniaga? Okey peniaga. Assalamualaikum. Saya di bazar Minat itu digelar sebagai bonda. Dia orang semua anggap saya dipanggil bonda. Jadi saya mewakili peniaga. Saya sebenarnya datang sini kita tak ada apa-apa maksud. Maksud kita sebagai peniaga, saya wakil daripada peniaga. Dia orang nak meniaga di tapak tu. Dia orang memang nak meniaga di tapak tu, dia orang tak tahu siapa penaja. Bagi pihak peniaga mengucapkan terima kasih pada Datuk kerana Datuk memandang kesusahan kami, memandang apa yang kami perlu di bazar tu. Kami sebenarnya tak perlu meminta duit pada kerajaan. Kami sendiri sebagai ibu tunggal ingin mencari rezeki sendiri. Jadi Mengenai isu yang sebelum ni. Isu tu dengan penganjur. Itu kita tak campur. Kita tak campur. Itu hak penganjur, itu dia punya hak. Sekarang ni peniaga ni datang ke APKJ ni, tujuan dia bagi bonda lah. Bonda suruh dia datang untuk merayu dan meminta sangat-sangat pada YDP kita. Bagilah kami berniaga dekat situ setahun ke 2 tahun. Kami tak kisah dekat siapa kami nak bayar. Dekat penganjur baru ke, kami tak peduli. Yang penting kami dapat sedikit wang dan ada yang bergadai bergolok. Bergadai bergolok kerana nak buat bazar tu, tapi bila setelah buat 3 hari sebelum PKP kami berniaga, alhamdulillah. Lepas PKP di stop langsung tak ada. Malahan dia orang tak ada dana, langsung tak ada dana bantuan daripada mana. Tapi dia orang mampu hidup. Dia orang berjuang, pergi meminjam adik-beradik. Bonda rasa bonda terheret sama. Ya Allah, kita duduk senang boleh makan, sedangkan dia orang merintis, menangis inginkan sedikit wang. Tapi tak ada. Kerajaan tak pandang dia orang sebab mungkin dia orang peniaga kecil. Tapi bagi bonda merayu sangat pada YDP kita. Pandanglah bazar kami ni, pandanglah kami ni, kami merayu. Kalau boleh, bagilah kami duduk di situ setahun ke 2 tahun. Kalau rasa nak halau kami sudi pergi dari situ. Tapi kalau sebelum ni memang bonda cakap kerana Allah melihat kita. Bonda merayu bagi kawan-kawan bonda ni, janganlah dipecah kawasan tu. Berilah kami peluang untuk kami kutip sedikit dana. Jadi bonda merayu pada YDP, pandang kami yang orang miskin-miskin ni, yang ada berhenti kerja kerana nak berniaga, nak cari lebih wang. Jadi bonda bersyukur, dia orang tak meminta. Jadi sekarang ni bonda minta sangat, kalau boleh YDP luluskanlah tempat kami ni untuk kami duduk setahun 2. Kami tak kira siapa yang nak menaja kami. Kami hanya last berniaga berapa hari Sebelum bulan? PKP ke apa? 30 hari bulan last. Itu pun kami berniaga seminggu. Seronoklah, tapi tanpa pelanggan dari luar. Kami berniaga sesama kami, tapi tak apa. Last berniaga sebelum PKP, lepas PKP sambung 2 minggu. PKP 3 hari je berniaga. Sebelum PKP 3 hari saja. Lepas tu bila lepas PKP ni kami ditimbulkan dengan tempat tu sudah habis. Tempat tu dah habis, dah tak boleh sambung lagi. Jadi bonda rasa terkilan, ya Allah. Sedangkan nampak ni, notis ni diberitahu kat kami, mesyuarat tu diberitahu oleh penaja 30 hari bulan. 3 hari bulan kawasan kami akan diroboh. Bayangkanlah. Bila kawasan diroboh, bonda sendiri terduduk. Bonda kata, ya Allah, baru kita keluar modal 10,000, 15,000. Kita ingat kita boleh cari sedikit dana. Tapi tiba-tiba dia diberi arahan roboh. Lalu bonda berbunyi dengan Datuk, macam mana nak dia.
kami. Jadi kami rasa ya Allah, itu sebenarnya Allah hantar kepada kami, dan peniaga-peniaga pun merasa sungguh terharu dengan cara pertolongan Datuk pada kami. Jadi bonda bagi wakil peniaga ni, bonda pun tak sangka bonda jadi bonda rasa tolonglah pandang kami, perhatilah pada kami pun rakyat Malaysia, kami ada IC, kami ada semua hak untuk di Malaysia ni. Jadi kami merayu supaya kami diberi peluang dapat berniaga di situ setahun atau 2 tahun lagi. Itu saja daripada bonda ucapkan. Bonda apa nama penuh bonda? Nama penuh. Hajah Salma binti Haji Abu. Bonda dah berapa lama dah berniaga dekat kawasan tu? Bazar tu dia baru ada dalam setahun. Tapi bonda dah berniaga dah lama. Bonda berapa lama dah? Bertahun lama berapa tu? Bonda dah berniaga dah hampir 30 tahun. Jadi bonda tahu perasaan peniaga. Sebab bonda tak kerja lain, bonda memang peniaga. Jadi bila ada di kalangan peniaga mengadu dekat bonda, dia kata bonda, saya ada duit dana sikit, saya nak buat bazar ni supaya saya buat ubah keluarga saya. Jadi bonda kata bagus. Tapi bonda tak sangka benda ni berlaku. Bonda habis kira-kira 21 minggu. Bonda habiskan itu. Tapi bagi bonda memang memohon sangat supaya YDP semakin kepada kami. Mungkin bonda tak terasa sangat, tapi kawan-kawan bonda, ya Allah, hanya Allah yang tahu. Terima kasih bonda. Okey. Bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran ini mereka bersama Dr. Rizal sebagai kelas special untuk membantu mereka yang jadi masalah keadaan. So kalau kita tengok apa yang berlaku dekat situ, tak patut berlaku sebenarnya. Sebab apa? Kenapa kelulusan tu kalau nak jadi masalah penutupan, ada masalah di tempat tu, kenapa nak dibagi kelulusan? Jadi sebelum nak memberi satu-satu kelulusan di tapak peniaga tersebut, kena ambil kira dengan jabatan-jabatan lain terlebih dahulu. Dah bagi kelulusan hanya untuk beberapa kali peniaga saja. Ambil gambar tak ni? So ini akan memberi tekanan kepada peniaga. Sebab peniaga ni semua dah beli barang-barang untuk peniaga, buat renovation. Ambil video je, gambar kena ada sekali. Sampai tadi bonda sampai 21,000 apa semua. Kenapa perlu berlaku yang macam ni? Kalau tak, kita umpama peniaga ni umpama diusir tau daripada tapak tersebut. Kalaulah orang asing ni, Bangla, baik Indonesia dan lain-lain bangsa, foreigner dekat negara kita diusir, dia orang tangkap dulu, hantar ke camp, disediakan tempat makan, disediakan tempat tidur dan makan tau. Kita ni, peniaga Melayu ni dekat situ diusir, tak ada tempat lain nak peniaga lagi. Sedangkan dia orang ni pula pinjam daripada berbagai agensi, ya? Daripada Tekun, daripada Amanah Ikhtiar, daripada Along pun ada tak silap nak meniaga. Kenapa tak boleh dibagi ruang? Lagipun tanah dekat situ yang sekarang ni tak naik bangunan pun, tak ada perancangan untuk apa-apa dalam masa yang terdekat ni pun. Kenapa tak nak teruskan bagi sekejap dalam keadaan yang macam ni? Sekejap dah lain dah lama. Itulah bagi satu-satu tempoh lah. Bagi peniaga dulu supaya diorang dapat balik cover kos diorang dah keluar macam tu kan. Jadi ini baru promotion pun baru nak jalan, baru nak apa semua. Peniaga pun asal sama diorang membeli, belum ada lagi orang luar masuk. Tiba-tiba arahan tutup. Ini tak satu bukan peri kemanusiaan lah kita kata di situ. So bagi pihak-pihak yang ni yang utama sekali adalah pihak MBKJ, YDP pun baru minta prihatin lah dengan masalah ni, selesaikan dengan cara yang sebaik mungkin lah. Jadi kita nak win-win situation lah. Bukan kita nak menyalahkan, nak nuning jadi ke sana ke sini, orang ni salah, tidak. Maknanya peniaga ni hanya minta untuk mereka nak luruskan perniagaan saja. Jadi dalam memorandum tu rasa nak lagi nak sambung lagi. Ya. Dalam ni secara ringkas tak? Dalam memorandum tu kita sebut secara umum, tapi sewaktu kita jumpa YDP kita akan minta paling lama 2 tahun. 2 tahun akan kita minta. Itu je. Terima kasih. Mana kedai minum? Mana? So selesai sudah kita punya sidang media antara media Ikhlas dan peniaga-peniaga di Midnight Market Station 9
Bandar Baru Bangi yang terjejas dengan perniagaan mereka. Itu provokasi dia orang. So, Itu semua tak perlu dengar. bagi mereka yang tengok kita punya live, kita tolong share dulu. Kakak berapi dalam perluasan. Sekarang anda bonda orang pada setiausaha. Nama ni tolong daftar. Nama siapa yang datang buat sokongan ni tolong daftar. Bonda nak. Siapa yang tak ada daftar pada setiausaha, kita tak akan ambil hal dengan dia. Itu kata-kata bonda lah. Jadi bagi tahu setiausaha daftar nama datang. Bagi nama saya. Polis takutlah baliklah apa lagi. So, untuk pengetahuan yang bertanya kepada kita, apakah isu ini, kenapa ni, untuk pengetahuan semua, sekarang kita berada di Majlis Perkarangan Kajang di mana hari ini adalah sesi penyerahan memorandum antara Ikhlas Malaysia bersama-sama dengan peniaga-peniaga di majlis di Midnight Market Bandar Baru Bangi Seksyen 9 yang bersebelahan dengan kedai Eko RM RM2 tu, di mana sesi penyerahan memorandum antara mereka Ikhlas dan pihak Majlis Perbandaran Kajang pada hari ini. So siapa yang tengok kita punya live, minta tolong share, like dan komen dahulu. Sesi penyerahan memorandum pun dah selesai. Sesi penyerahan memorandum pun dah selesai. So, kita akhiri kita punya live setakat ini saja. Sepintas lalu daripada saya di Ikhlas TV Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.